محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam, Makcik Sharifah Khairijah, Ibu Bahariah, Ibu Saidah, Ibu Maryam, Ibu Zanita. Alhamdulillah. Okey, Bu Ayah, kita sambung pada hari ini ayat yang ke-38 daripada surah Yasin. Perbahasan sorof melalui kalimah surah Yasin hari ini bermula ayat yang ke-38. Alhamdulillah. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Ta'ala ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri limustaqim wasyamsu. Wasyamsu ni kalimah mufrad. Kalimah asyamsu kalimah mufrad. Asyamsu maknanya matahari, boyah kan? Asyamsu tu kalimah mufrad. Ada kalimah jamaknya. Apa kalimah jamaknya? Syumus. Asyumusun. Walaupun matahari tu kita nampak satu saja, tapi dia ada jamaknya juga. Kerana matahari tu hanyalah bintang, satu bintang daripada berjuta bintang kan. Okey, jadi kalau jamaknya asyumus begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Zainab, Ibu Asimah, Ibu Zabidah, tak apa, tak lewat pun. Okey Ibu ya, jamaknya asyumus. Satu matahari asyamsu, kalau banyak matahari asyumus. Ibu ya, kalimah asyumus itu apa nama jamaknya Ibu ya? Apa nama jamak pada kalimah asyumus? Jamak taksir, betul Ibu Asimah ya, jamak taksir. Alhamdulillah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajri, tajri. Tajri ni daripada apa? Dia ada fi'ilnya jara. Jara. Mudhari'nya apa? Yajri. Jara yajri. Jelas ibu ayah ya. Jara yajri. Ini kita panggil. Okey, jara yajri ibu ya. Jara yajri ni apa maksud jara yajri? Maksudnya berjalan. Baik, ikut kesesuaian lah. Boleh terjemahnya berjalan ataupun beredar ikut kesesuaian makna dia. Okey. Ni. Tak ada, belum mengajar online. Oh, dah. Adik saya. Okey. Okey. Jadi boleh jara tu fi'il madhi, yajri fi'il mudhari' ya. Yajri itu adalah fi'il mudhari'. Ibu ayah, ini kita panggil apa ni? Jara macam ni. Ni yang belakangnya ada huruf illah kan? Ini kita panggil naqis. Kita panggil dia naqis ya. Kita akan belajar nanti insya-Allah dalam surah peringkat kedua tu nanti insya-Allah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jara ni tasir dia macam mana? Tasir fi'il madhinya. Tengok saya buat ni ya.
Kotak pertama jara. Jara. Asal ibu ayah, asal jara ni, asalnya jaraya. Fa'ala, jaraya. Tapi ya tu, kerana ya tu sebelumnya ada baris atas, maka ya tu biasa ditukar pada alif. Untuk mudahkan sebut. Asalnya jaraya. Jadi jara saja. Untuk mudah bahasa lah, jadi jara saja. Asalnya apa ibu? Jaraya. Buktinya, masa kotak kedua, ketika ditambah alif di belakang, ya tu hidup balik. Jara, jaraya, macam tu. Jaraya. Yalah ibu ya. Jara, ibu tulis ya. Jaraya. Okey. Agak-agak ibu kotak ketiga jadi macam mana? Kotak ketiga. Asalnya jarayu. Jaraya, jaraya, jarayu. Jaraya jadi jara saja. Kotak kedua kekal jaraya. Kotak ketiga asalnya jarayu. Agak-agak ibu jadi apa? Jarayu tu jadi apa? Cuba teka. Tulis dalam rumi pun tak apa. Cuba ibu tekalah. Agak-agak. Cuba try. Siapa nak try ibu? Tak apa. Ibu Asimah jaru. Okay, ibu lain? Ibu Asimah kata jaru. Lagi? Ibu lain jadi apa? Siapa nak try? Jaru ibu Kulsa pun jaru juga. Okey. Lagi ibu lain? Ada jawapan lain tak? Mana tahu ada jawapan lain? Ibu Fairuz jarau. Ya, Ibu Fairuz betul. Jarau ibu ayahnya. Dia jadi jarau. Ya, jarau begini. Asalnya jarayu. Jadi jarau saja. Boleh ibu ayah ya? Okay, ibu tulis saya dalam buku. Tulis dalam buku. Jara. Jim, Ra, Ya tak ada titik kotak pertama. Ni ibu untung ni. Kita tak belajar lagi. Surah peringkat kedua ni. Kita akan belajar ni. Bab naqis ni. Yang ada huruf illah ni. Tapi kita tak, saya belum buat rakaman lagi. Ibu-ibu dah jumpa. Dah jumpa dulu dan kita bincang dulu ni. Ni rezeki ibu-ibu ayah lah kita jumpa. Ya. Ja, Jim, Ra, Ya tak ada titik kotak pertama. Kotak kedua, Jaraya. Kotak ketiga, Jarau. Jim, Ra, Waw, Alif, Jarau. Okey. Jelas ibu ya, ketika kotak dah jelas dah. Kotak keempat jadi apa ibu? Kotak keempat. Agak-agak ibu macam mana jadi kotak keempat? Asalnya Jaroyat. Jaroyat. Payah nak sebut tu Jaroyat tu. Jadi apa ibu agak-agak? Tak apa, try je. Salah pun tak apa. Ibu try salah. Dengan niat nak belajar Allah bagi pahala juga. Ingat ibu, kotak keempat fi'il madhi tambah ta mati kat belakang. Tapi jadi apa ni agak-agak ni ibu? Cuba fikir. Ibu Hashimah jadi jarat. Ibu lain ada jawapan lain tak? Ibu Hashimah kata jarat. Ibu lain ada tak jawapan lain? Ke sama? Ibu Hashimah kata jarat. Ibu lain? Try ibu try. Jangan malu-malu. Ke nak kata jaroyat juga ke? Tadi saya dah kata dah jaroyat tu dah bertukar. Betul ibu, jarot. Masing-masing takut nak sebut. Ibu kenapa jadi jarotan ibu? Kenapa jadi jarotan pula ni? Bukan ibu ya. Jarot begini, jarot. Jarot, jim, rota. Asalnya jaroyat. Payah jadi jarot saja. Ibu tulis ibu ya, kotak keempat jarot. Ibu Zainab macam mana boleh jadi jarotan? Adakah ibu masukkan alif nun ke? Ini ibu fi'il tak boleh ada masuk macam isim ya. Dan ini fi'il madhi, kita bincang fi'il madhi ni. Ibu-ibu kalau tak ingat buka nota 14 ya. Kalau ibu-ibu tak ingat boleh buka nota 14. Nota 14. Okey ibu, saya ulang balik. Jira, apa ni silap. Okey tak apa ibu. Ibu-ibu tengok saya buat ya. Jara, kotak pertama jara. Kotak kedua jaroya, jaroya. Kotak ketiga jarau. Ibu-ibu kalau tak faham pun tulis saja. Jarau, jim, ra, waw, alif, jarau. Kotak keempat jarot. Jarot. Okey. Kotak kelima ibu ayah tambah apa di belakang? Tambah ta alif kan? Kotak kelima kita masih sebut yang asal. Jadi asal tadi jaro tu asalnya jaroya kan?
Ya, kotak kelima jadi jarayata. Jarayata. Yalah ibu ayah. Jarayata kotak kelima. Kotak keenam jadi apa ibu ayah? Tambah nun di belakang. Sebelum nun kita matikan. Jadi apa ibu ayah sebutannya? hmm. Jadi ibu semua, kenapa jadi jaratna ibu? Ada huruf ta ke kat situ? Tak ada huruf ta ibu Asimah ya. Asalnya jim ro ya tu. Jadi macam ibu Asimah tulis jaraina. Betul ibu ya. Ibu Asimah, ibu Kulsum jaraina. Ibu Asimah betulkan balik ya. Bukan ta. Ni kotak ke-6 dah tak ada ta dah. Kotak ke-6 tulis balik asal jim ro ya baru tambah nun. Dan ya tu kita matikan. Jadi jaraina begitu. Okey. Kemudian ibu ayah kotak dia dah jumpa jaraina kotak ke-6 sampai habis, kekalkan je lah caranya. Jaraina, jaraita, jaraituma, jaraitum, jaraiti, jaraituma, jaraitunna, jaraitu, jaraina. Biasanya bila kita sampai kotak ke-6, fi'il madhi tu dah selamat untuk semua balance dia. Biasanya macam tu. Boleh ibu ayah ya? Okey, saya ulang balik daripada awal tasrif dia. Jara, jim, ro, ya tak ada titik. Kotak pertama ya, jara. Kotak kedua, jaraya. Kotak ketiga, jarau. Kotak keempat, jarat. Kotak kelima, jarayata. Kotak keenam, jaraina. Kotak ketujuh, jaraita. Kotak ke-8, jaraituma. Kotak ke-9, jaraitum. Kotak ke-10, jaraiti. Kotak ke-11, jaraituma. Kotak ke-12, jaraitunna. Kotak ke-13, jaraitu. Kotak ke-14, jaraina. Begitu ibu ayah. Boleh ibu ayah insya-Allah ya. Okey, kemudian ibu ayah yang sangat-sangat saya mulakan, fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari'. Yajri tadi kan, yajri. Ibu ayah yajri asalnya yajriyu. Yajriyu. Payah no nak sebut yajriyu, maka jadi yajri saja. Mudahlah, mudah fahamnya itu. Yajri. Tapi kotak kedua mula dengan ibu buka nota 16 ya. Buka rumus fi'il mudhari' nota 16. Rumus tu tak boleh lari, mesti ikut rumus tu. Jadi ibu kotak kedua mula dengan ya, belakang tambah alif nun kan? Okey, saya tanya ibu ya. Kotak pertama tadi kita dah sebut yajri. Cuba ibu kekalkan yajri tambah alif nun. Dengan ya tu mati. Boleh sebut tak? Saya ulang balik. Kalimah yajri dengan ya tu mati. Ibu tambah alif nun di belakang. Cuba ibu try sebut. Boleh ke tak boleh? Dengan yajri, ya lepas huruf tu mati. Boleh tak ibu ayah nak sebut? Tak boleh ibu kan? Jadi mesti kita bagi baris atas kepada sebelum alif. Sebelum alif adalah huruf ya. Maka ya tu jadi baris atas. Jadi apa sebutannya ibu ayah? Yajriyani. Yajriyani. Okey, jelas macam tu ya. Yajri. Kotak kedua, yajriyani. Okey. Kotak ketiga asalnya apa agak-agak ibu ayah? Kalau asalnya kotak pertama yajriyu, jadi yajri. Kotak kedua, yajriyani, tak payah tukar apa-apa. Kotak ketiga apa asalnya? Sebutannya, asal sebutan untuk kotak ketiga adalah yajriyuna. Betul Ibu Nur Hayati. Asalnya yajriyuna. Yajriyuna. Payah nak sebut yajriyuna ini. Payah untuk kita sebut yajriyuna. Maka apa kita buat? Kita tukar kepada yajruna. Yajruna. Gitu. Yajriyuna jadi yajruna. Ya jim ra waw nun. Yajruna. Ibu tulis tak? Tulis ya. InsyaAllah. Yajri. Yajriyani. Yajruna. Kemudian kotak keempat. Kotak keempat jadi macam mana ibu? Mula dengan ta kan? Belakang tak tambah apa-apa kan? Jadi kotak keempat jadi tajri. Tajri. Kotak kelima tajriyani.
Tajriyani. Kotak ke-6 ibu. Ibu, macam mana jadi kotak ke-6 mula dengan ya, belakang tambah nun sahaja. Jadi apa ibu? Agak-agak. Kotak ke-6. Cuba ibu kotak ke-6 jadi macam mana? Kotak ke-6 mula dengan ya kan, belakang tambah nun saja. Jadi apa tu? Ibu Hashimah betul. Ya jerina. Ya jerina. Ya jim ra ya nun. Ya jerina. Ya jim ra ya nun. Ya jerina. Begitu. Boleh boyah ya. Ya jerina. Betul ya. Kotak ke-7 mula dengan ta kan? Tajri. Tajri kamu berjalan ataupun kamu beredar. Tengok pada kesesuaian makna lah. Kamu bergerak. Okey. Kalau air, kamu mengalir lah. Kalau air mengalir lah maksudnya. Tengok keadaan lah sesuai dengan konteks. Kotak ke-8, tajriyani. Kotak ke-9, tajruna. Tajruna. Kotak 9. Kotak ke-10, ibu ayah. Kotak ke-10 jadi macam mana? Mula dengan ta, belakangnya tambah ya nun. Ibu-ibu kotak ke-9 jadi 10 jadi tajrina. Bunyinya tajrina kotak 10. Ibu tulis ya. Tajrina, tajim ra ya nun kotak 10. Tajrina. Kotak ke-11 tajriyani. Ni kita tak belajar lagi ni. Tapi saya nak ulang-ulang supaya ibu-ibu jelas. Nanti bila belajar nanti senang. Tajriyani. Kotak 12 jadi apa ibu agak-agak? Siapa nak try? Siapa try? Kotak 12. Cuba try kotak 12. Mula dengan ta, belakang tambah nun jadi apa? Siapa nak try ibu ya? Kotak 12. Tulis, ibu tulis. Kotak 12 jadi apa? Ikut kaedah tu, mula dengan ta. Okey, Ibu Hana. Okey, Ibu Hana kata tajruna. Ibu Maimunah kata tajrina. Okey, ibu tengok ya. Ibu ambil yang asal. Yajri kan? Yajri. Jadi kotak 6 jadi yajrina. Kotak 12 sama juga. Cuma tukar ya pada ta saja. Tajrina. Macam yang Ibu Maimunah tulis. Tajrina. Boleh ibu semua ya? Jadi ibu-ibu nampak sekarang ni ada berapa kotak yang sama dengan tajrina sekarang ni? Ada kotak ke berapa yang sama sebutannya tajrina? Cuba sebut kotak ke berapa? Kotak 6 ibu. Kenapa kotak 6? Ibu Asimah bunyi kotak 6 tajrina juga ke Ibu Asimah? Kotak 6 bunyinya bukan tajrina. Kotak 6 bunyinya yajrina. Tadi kotak mana yang sebutannya tajrina juga tadi? Cuba ibu-ibu saling ke tidak ni? Kan saya buat spot check nanti. 10. Kita apa ibu tak sempat nanti ibu dengar balik ya. Kotak 10 ibu. Kotak 10 bunyinya tadi tajrina. Kotak 12 pun tajrina. Kebetulan sama bunyi tapi kaedah tak sama. Ibu dengar ya, dengar ibu ya. Kotak 10 asal bunyi asalnya adalah taf'ilina, taf'ilina, tajriyina. Apa yang nak sebut? Tajriyina, ya nun, tajriyina. Nak tanya ibu, mana senang? Tajriyina ke ataupun tajrina? Mana mudah? Pertama ke kedua? Kedua ibu kan? Kedua mudah. Tapi asalnya kotak 10 itu, asalnya tajriyina. Begitu asalnya. Tapi kotak 12 memang sebutannya terus tajrina. Kotak 12 ibu memang asalnya memang terus tajrina. Mula dengan ta, belakang tambah nun. Bunyinya memang terus jadi tajrina. Memang itu asal bunyinya. Adapun kotak 10 tadi, asalnya bukan tajrina. Asalnya adalah tajriyina. Jadi ibu nampak tak beza di antara kotak 10 dan 12? Bunyi sama tapi asalnya sama ke tak sama? Bunyi sama tapi sama tak asal kalimahnya? Tak sama. Jelas ibu ya, asal kalimah tak sama. Kotak 10, kotak yang ke-10 ibu, asalnya adalah asalnya tadi kotak 10
Mana tadi? Tajriyina. Tapi kotak 12 memang asalnya tajrina. Boleh Ibu ya jelaskan sekarang ni? Okey, nak tanya Ibu ya. Siapa yang baru tahu ada beza macam ni? Siapa yang baru tahu? Bunyi sama tapi rupanya asal tak sama. Siapa yang baru tahu? Okey, kebanyakan ibu-ibu baru tahu. Jadi Ibu, ini adalah persediaan ibu-ibu ayah. Memang saya saja tak nak masuk dulu. Saya nak boleh je kalau saya nak buat rakaman surah peringkat kedua tu cepat habis. Tapi saya tak nak terburu-buru. Saya nak ibu-ibu betul-betul ikut sikit-sikit. Dah kuasai betul baru kita teruskan. Boleh Ibu ya? Jangan Ibu keluar grup pula. Surah peringkat kedua tu jangan keluar grup. Kita kuasai betul-betul dulu sikit-sikit. Okey? Jelas Ibu ayah ya? Kemudian kotak yang ke-13 jadi apa? Ajri. Kotak 13 ajri. Kotak 14 najri. Okey. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ibu-ibu yang baru join, kita sedang buat perbahasan ilmu sorof. Ini mungkin sedikit tinggilah ibu-ibu yang baru join, mungkin ada faham, mungkin ada yang tak faham, tak apa, dengar saja. Ayat yang ke-38. Ibu-ibu buka surah Yasin ayat ke-38. Kita bincang ilmu sorof yang berkaitan ya. Okey, Ibu Khadijah, lama tak dapat Ibu Khadijah. Alhamdulillah Ibu Khadijah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, baru kalimah tajri ni. Jadi Ibu ayah, tajri di sini apa terjemah Ibu ayah? Kalimah tajri? Apa kalimah? Ia berjalan, matahari berjalan ataupun bergerak. Matahari berjalan ataupun bergerak. Dia beredar, betul Ibu? Beredar. Matahari kan beredar kan? Beredar boleh, berjalan boleh, berpusing boleh. Tengok kesesuaian konteks terjemah lah. Soalannya Ibu, kenapa Allah sebut tajri dengan mu'annas? Kenapa tak sebut yajri dengan muzakkar? Kenapa? Why? Limaza? Kenapa Ibu? Kerana perkataan asyams, betul, kalimah asyams adalah kalimah mu'annas. Dia berpasangan ya. Matahari apa pasangannya Ibu? Matahari? Ada pasangan tak? Saya pun tak pasti. Matahari dengan bulan ke pasangannya? Bumi? Bumi pasangannya matahari ke? Ke bumi bukan pasangannya langit ke Ibu? Matahari, bulan, ikut. Tapi yang pastinya matahari, kalimah asyams, matahari adalah mu'annas. Adalah mu'annas. Kerana apa? Mungkin pasal dia berpasangan. Mungkinlah matahari pasangannya bulan. Wallahu'alam. Tapi yang penting matahari adalah kalimah mu'annas. Oleh kerana ia mu'annas, maka wasyamsu, Allah mulakan ayat dengan kalimah mu'annas. Asyamsu dia kalimah mu'annas. Walaupun tak ada ta marbutah. Tak ada ta marbutah tapi ia dikira mu'annas. Boleh Ibu? Maka fi'il selepasnya kena ikutlah dia punya depan. Maka Allah sebut wasyamsu tajri. Tak gunakan yajri, gunakan tajri. Saya nak tanya lagi Ibu ya, sampai kita puas hati. Allah gunakan tajri kerana ia mu'annas. Selama berapa puluh tahun ibu-ibu baca Yasin selama ni, Ibu perasan tak Allah sebut tajri itu mu'annas? Siapa yang bila kita baca ni, dia ulang kaji. Tajri itu mu'annas, ulang kaji pada dia. Siapa yang dia baru tahu asyams itu mu'annas, maka Allah gunakan tajri juga mu'annas. Siapa yang baru tahu sebut baru, siapa yang ulang kaji sebut ulang kaji. Saya nak tahu juga. Ramai ibu-ibu yang baru. Ibu Fairuz tanya, Ibu Fairuz baru ke ulang kaji? Ke saya ada terangkat kat kelas dulu, saya pun tak ingat. Ibu Fairuz, Ibu Nurhayati macam mana? Ibu Fairuz ulang kaji ya. Ibu Masina pun ulang kaji. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Ibu Salmah ulang kaji. Saya ada terangkan dekat Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak dulu. Ada. Okey, alhamdulillah. Kebanyakan ibu-ibu yang ikuti dengan saya kelas dekat masjid kat surau ulang kaji lah. Saya ada terangkan kat masjid surau dulu. Kebanyakan ibu-ibu yang baru hampir semua adalah ibu-ibu yang tak pernah belajar dengan saya secara live dekat masjid, talaqi kat masjid ataupun surau. Alhamdulillah Ibu, Allah temukan kita semalam sebelum ni. Ada sebut sebelum ni ya. Alhamdulillah. Kalau Ibu Mariam ingat, alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Okey, jadi Ibu Mariam ulang kaji lah ya. Ibu Zainab tak ingat. Tak apa Ibu.
Betul sekarang ni ibu-ibu lepas ni kalau baca Yasin, hari-hari baca Yasin, awal pagi ke apa ke, bila baca sampai wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Wasyamsu muannas, tajri fi'il mudhari'. Kerana apa guna muannas? Kerana asyams tu muannas. Limustaqarrin laha. Kenapa Allah gunakan laha? Oh, pasal matahari itu muannas. Oh, macam itulah syok ibu. Kita baca Quran, syok macam tu. Kita boleh kembalikan. Dari segi dalam kita faham makna, kita juga faham kaedah-kaedah dia secara asas. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Habis. Habis. Ambil pula mustaqarrin. 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 Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia kalimah mustaqar ini? Ibu ayah, mustaqar dia daripada fi'il madhinya istaqarra. Ra sabdu. Istaqarra. Mudhari'nya yastaqirru. Yastaqirru. Begini. Istaqarra yastaqirru. Apa dia maksud istaqarra yastaqirru? Maksudnya tetap. Tetap. Ya. Istaqarra maksudnya tetap. Ataupun ya, terjemahnya tetaplah. Boleh terjemahnya tetaplah, tetap. Itu kita akan bincang terjemah detail ketika belajar tafsir nanti. Dari segi sorof, kita tengok istaqarra ni daripada fi'il madhi bab apa ni? Kita tak belajar lagi buaya, kita akan belajar dalam peringkat kedua nanti istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu, masdarnya istif'alan. Kita akan belajar namanya bab istif'al. Istif'al ya, kita akan belajar bab istif'al namanya. Apa contoh ibu-ibu ayah? Fi'il-fi'il yang ibu biasa dengar dengan atas wazan istaf'ala. Apa contoh? Cuba bagi tahu saya. Contoh fi'il madhi yang ibu biasa dengar atas wazan istaf'ala. Mudah saja. Kita buat hari-hari. Betul Ibu Fairuz, istighfar. Okey, Ibu Maryam istajibu. Itu fi'il amar ibu ya, tapi samalah. Okey. Ambil dua dulu. Ambil Ibu Fairuz dan Ibu Maryam. Ibu Fairuz sebut istighfar. Istighfar tu masdar dia. Fi'il madhi istaghfara. Asalnya 3 huruf ghin fara. Ghin fara ghafara. Apa dia makna ghafara, ibu ayah? Apa dia makna ghafara? Ibu Ainun ala wasalam ibu. Assalamualaikum. Apa dia makna ghafara ibu ayah? Bisa kita dengar ghafara. Dia punya root word maghfirah. Apa dia? Ghafara ni apa? Root word dia boleh maghfirah, boleh ghufran. Apa dia ghafara ibu? Senang. Memaafkan, betul ibu. Ampun ataupun maaf ya. Ampun ataupun maaf. Jadi ibu ayah, ghafara maknanya ampun ataupun maaf. Okey. Jadi kalau kita tambah alif sin ta, tambah alif sin dan juga ta, biasanya, tak semestinya, tapi kebiasaannya ada makna minta. Jadi kalau ghafara ampun, istaghfara minta ampun. Jelas ibu? Ghafara ampun, istaghfara telah minta ampun. Nampak tak bezanya? Tambah alif sinta makna pun berubah. Ghafara ampun, istaghfara minta ampun. Contoh lain. Sekejap ibu sekejap ya. Hello, Assalamualaikum. Ibu kalau pada Ibu Maslina ya. Ibu kejap, ibu setengah mengajar. Nanti ibu call balik pukul 9.30 boleh? Ibu Maslina tengah senyum juga dekat video tu. Okey ibu. Okey ibu, Assalamualaikum. Ibu Maslina punya kawan telefon saya nak join pengajian. Tapi tu lepas kelas lah. Ibu Maslina jangan senyum sorang-sorang tu, nanti suami ibu tanya. Okey ibu. Contoh lain, azina. Apa dia azina? Azina izin.
azina izin. Kalau minta izin, tambah alif sinta. Jadi istazana. Istazana minta izin. Macam tu. Tapi macam saya kata, tak semestinya tambah alif sinta, bab istif'al ini maknanya minta. Ada makna lain. Itu kita akan belajar nanti insya-Allah. Jadi Bu, di sini istaqarra, yastaqirru, istaqarra fi'il madhinya. Istaqarra. Okey, ini ibu kita tak belajar lagi tapi saya nak buka pada ibu ni. Cuba ibu sebut seorang-seorang nama-nama dekat rumah masing-masing tanpa mute, tanpa unmute. Kekalkan mute tapi sebut kat rumah masing-masing, sebut apa tadi? Istaf'ala. Ibu sebut ramai-ramai kat rumah masing-masing. Istaf'ala. Lagi. Istaf'ala. Okey. Istaghfara. Istaghfara. Okey. Istazana. Istazana. Sekarang ni ibu sebut. Istaqarra. Macam lain kan? Istaqarra. Tadi istazana, istaf'ala, istaghfara. Tiba-tiba istaqarra. Tak kena. Jadi bu asalnya istaqarra, asalnya istaqrara. Ini agak payah. Bukan apa. Ini di luar benda kita dah belajar. Kita tak belajar lagi ni. Dah lah tak belajar dan jarang jumpa. Tapi saja saya sebut untuk ilmu ibu ayah. Ilmu dulu. Dengar dulu. Asalnya bukan istaqarra. Asalnya istaqrara. Nak beritahu itu je. Dalam bahasa Arab ni dia ada asal kalimah tu. Istaqarra setelah ditukar. Asalnya istaqrara. Banyak macam tu. Macam kita kata qala, telah berkata. Qala tu asalnya qawala. Qawala. Payah nak sebut qawala jadi qala. Begitu juga kat sini istaqarra asalnya istaqrara. Istaf'ala. Matikan fa. Istaf'ala. Istaqrara. Asalnya macam tu. Okey. Jelas ibu ayah ya. Jadi istaqarra. Mudhari'nya yastaqirru. Ini sekadar maklumkan saja pada ibu ayah. Salin ala kadar pun tak apa. Pasal saya nak kenalkan saja bab istif'al pada ibu ayah. Masdarnya jadi istiqraran. Saya tulis ya. Masdarnya istiqraran. Istiqraran. Okey. Isim fa'ilnya mustaqir. Isim fa'ilnya mustaqir. Mustaqir. Setuju jugalah, takut ibu kan keliru kan. Mustaqir. Ibu-ibu yang mula rasa pening ke apa ke tak pernah tak faham. Relax. Jangan paksa. Dengar saja dulu. Ini kita jarang jumpa, tapi bila jumpa dah alang-alang jumpa, nak jumpa jarang. Dah alang-alang jumpa saya terang detail kat sini. Supaya ibu-ibu paling tak dapat semua pun dapatlah sikit pun jadilah, ya. Mustaqir isim fa'ilnya. Okey ibu, agak-agak macam mana jadi isim maf'ulnya? Mustaqir isim fa'il. Kalau isim maf'ul jadi macam mana ibu? Isim maf'ulnya cuba tulis musta apa? Mustaqar, betul ibu, mustaqar. Jadi agak-agak ibu ayah, kalimah mustaqar ni isim fa'il ke isim maf'ul? Ataupun pada ibu mungkin dia isim lain. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, tapi dia isim lain. Cuba ibu agak. A isim fa'il. B isim maf'ul. Yang ketiga C isim yang lain. A, B, C. Senang, tulis A, B, C je. Salah satu. Adakah kalimah li mustaqarin laha ni dalam surah Yasin A ke isim fa'il ke isim maf'ul ke ataupun C isim lain? Nampaknya ibu-ibu takut nak try, takut salah. Ibu Kulsum kedua B orang ramai pilih B, okey? Lagi? Ibu Fairuz nampaknya menyalahi yang lain C. Ibu lain mana Ibu Nur Hayati? Kak Azliza pun dah masuk dah. Kak Azliza di antara yang boleh ni insya-Allah. Tapi Kak Azliza dah tertinggal dah ni. Okey, ada tak yang lain? Ramai B. Ibu Fairuz seorang C. Yang lain?
A isim fa'il. Isim fa'il macam tak diterima. B isim maf'ul, ramai pilih B. C isim lain. Setakat ni Ibu Mariam dengan Ibu Fairuz saja. Okey, Ibu. Cuba Ibu tengok apa terjemah mustaqar kat Quran Ibu ya. Cuba tengok apa terjemah dia. Mustaqar. Apa terjemahnya Ibu Ayah? Mustaqar. Orbit. Orbit. Okey. Jadi Ibu, agak Ibu, orbit tu bukan tempat ke Ibu? Bukan tempat ke orbit? Orbit tempat kan? Kan? Nampak Ibu Hashimah di tempat ketetapan. Cantik Ibu Hashimah punya terjemah tu. Cantik sangat. Ibu Rosyati pun di tempat peredaran. Cantik. Ada tempat. Cantik. Mana-mana terjemah yang ada tulis tempat itu terjemah yang bagus sangat. Nampak kembang mulut saya ni. Bagus sangat kalau terjemah Ibu Ayah ada tulis tempat. Kerana mustaqar ini namanya isim makan. Isim kata nama makan, tempat. Tempat tetap. Tempat tetap. Jadi kalau semua planet-planet yang ada di angkasa raya sana Ibu Ayah, mereka semua berpusing. Beredar ikut orbit masing-masing. Paksi masing-masing ataupun orbit masing-masing. Maka tempat itu Ibu, boleh tak bintang-bintang, planet-planet terkeluar sikit pun daripada paksi mereka? Boleh tak? Keluar sikit aja. Boleh ke tidak? Tak boleh. Maka Ibu itu kita panggil qarar. Qarar ni tetap. Tetap. Sultan kita, raja kita ada qarar dia. Ada dia punya tetap dia. Tak boleh orang nak usik. Ini yang ada mana tah ada Mamat India ni daripada orang Malaysia tapi duduk luar negara, dia buat rakaman video. Tengok tak Ibu video yang dia buat rakaman tu? Kalau bagi kuasa kat dia, dia nak hapuskan semua raja-raja ni. Nak hapuskan sistem raja-raja ni. Tengok tak video tu? Tak boleh. Pasal apa? Raja-raja ni mereka ada qarar mereka. Qarar ni ketetapan yang Allah Ta'ala takdirkan ada pada mereka kat Malaysia ni. Allah pelihara kita insya-Allah. Kita panggil qarar. Jadi kalau mustaqar, tempat di mana mereka tu tetap walaupun dia berpusing tapi pusing ikut paksinya, ikut orbitnya. Itu dipanggil mustaqar. Tempat berpusing, tempat beredar yang tetap tak berubah. Jadi Ibu nampak tak kenapa dipanggil orbit tu mustaqar? Nampak tak sekarang Ibu? Jadi Ibu berdasarkan dalil Al-Quran, sains ambil ilmu daripada Al-Quran, maka mereka dapat mendapati bahawasanya semua planet, semua bintang bergerak tapi dia tak lari daripada tempat bergerak. Tempat bergerak ni Allah sebut dalam Quran surah Yasin ayat ke-38 sebagai mustaqar. Ambil daripada perkataan qarar. Qarar ni maksudnya tetap. Ibu nampak tak hebat tak bahasa Quran Ibu Ayah? Hebat tak bahasa Al-Quran? Satu kalimah saja boleh bongkar rahsia ilmu sains. Kalimah mustaqar saja. Bila kita tahu mustaqar itu adalah isim makan, isim memberi makna tempat dan asalnya daripada qaf ra ra, qarar maknanya tetap, maka kita dapat tahu ada satu tempat yang tetap yang menjadi tempat kepada bintang-bintang, matahari dan semua planet duduk atas dia. Ibu nampak tak hebatnya Allah Ta'ala pada perkataan mustaqar saja? Ibu nampak biasa je lah mustaqar. Biasa lah mustaqar. Nampak tak Ibu? Pasal tu lah ibu kena faham bahasa Arab. Ibu kena faham bahasa Arab. Saya cakap ni betul-betul semangat ni. Ibu kena faham bahasa Arab. Jangan Ibu rasa Ibu faham terjemah, Ibu dah faham. Belum faham lagi. Ibu kena faham kenapa Allah sebut perkataan itu, guna kalimah itu. Kena faham macam tu Ibu Ayah. Boleh insya-Allah ya? Baru kita rasa Allah Ta'ala tu sangat hebat. Allah Ta'ala sangat hebat. Guna mustaqar saja, Ibu Ayah, kita baru belajar ayat 38, beberapa perkalimah saja. Kita belajar ilmu sorof. Pasal tu saya kata Ibu Ayah, kena tahu ilmu sorof, kena tahu ilmu nahu. Yang asas-asas pun tak apa. Ya, dan berguru macam ni, Ibu Ayah akan nampak benda-benda yang sebelum ni kita rasa kita faham, rupanya kita belum faham. Saya sendiri, bila saya pula pergi belajar dengan guru-guru lain, dengan para masyayikh lain, saya pula rasa, ya Allah, banyaknya aku tak tahu, ya Allah, jahilnya aku ni, ya Allah. Saya akan rasa macam tu.
Bila saya pergi talaqi dengan para masyayikh pula. Ibu, mendalam maksudnya. Pasal itulah kena belajar bahasa Arab, ibu. Pasal itulah janganlah sikit-sikit tak faham terus tak nak belajar. Tak faham sikit terus blank. Terus tak apalah cari ustaz lain lah. Tak kisah ibu cari ustaz-ustaz lain tak ada masalah, tak ada masalah untuk menambah kemahiran. Tapi kita cari ustaz lain kerana berasa bahasa Arab tu susah. Demi Allah ibu cari mana-mana ustaz pun sama jugalah hasilnya. Puncanya ibu sendiri yang tak nak betulkan hati ibu. Susah, susah, susah. Memanglah jadi susah. Kalimah mustaqar ni mungkin selama hidup ibu baru hari ni kita belajar dan ibu-ibu boleh faham alhamdulillah. Kita tak belajar lagi bab istif'al. Kita tak belajar lagi istaqarra. Saya buka pula tadi istaqrara, lagi pening. Rupanya natijah di hujung nampak kehebatan Allah Taala ibu ayah. Insya-Allah ibu ayah boleh ya. Jadi apa ulang balik ibu ayah? Mustaqar, apa nama isim tu? Kering tegak saya ni. Ayah tadi ada bawa masuk dalam pula. Apa terjemah mustaqar? Isim makan. Bukan isim kan ni, ibu, isim makan. Okey. Boleh ibu, insya-Allah. Ibu saya tanya lagi. Siapa antara ibu ni yang pernah dengar isim makan sebut ulang kaji? Siapa yang tak pernah dengar first time dengar isim makan? Ibu-ibu komen baru. Isim makan. Siapa ulang kaji, siapa yang baru dengar? Ada ibu ulang kaji, okay, alhamdulillah. Ada yang baru, okey, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang ulang kaji yang baru, pegang betul-betul ibu ya, insya-Allah. Alhamdulillah ibu. Kalau tak kita ingatkan mustaqar isim maf'ul kan? Oh bentuknya sama lah ustaz. Ya ibu, bentuknya sama. Tapi kena faham ikut konteks. Ikut konteks. Laha baginya bagi apanya tu ibu? Bagi matahari tadi. Mustaqarin orbit paksi, laha baginya. Maksudnya paksinya sendiri. Setiap planet ada paksi dan orbit masing-masing. Lagi satu ibu, kita ulang balik. Tajri tadi tak habis, lupa. Daripada tajri itu datang perkataan jariyah. Jara yajri, masdarnya jurian, isim fa'ilnya jarin ataupun kalau masuk alif lam al-jari. Kalau muannas jariyah. Jariyah. Biasa tak dengar perkataan jariyah ibu ayah? Biasa dengar perkataan jariyah kan? Jariyah tu daripada jara yajri lah. Tadi saya tak sebut. Jara yajri datang perkataan jariyah. Isim fa'il tapi muannas. Jariyah. Biasa ibu dengar jariyah tu apa? Daripada perkataan apa? Sedekah jariyah, betul ya? Kak Asliza, Ibu Hashimah. Ada sedekah jariyah, ada amal jariyah. Okey, ibu ya. Kalimah sadaqah. Kalimah sadaqah muzakkar ke muannas? Sadaqah. Muzakkar ke muannas? Muannas. Maka sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahala dia. Sedekah yang mengalir pahalanya. Itu sedekah jariyah. Ataupun amal jariyah. Bukan amal tapi a'mal, amalan-amalan jariyah yang mengalir pahalanya. Ataupun apa lagi? Macam-macam lah. Kalau jariyah maksudnya yang mengalir. Ada juga dosa yang jariyah. Dosa mengalir. Dosa tu mengalir saja. Orang pertama yang buat dosa dan dosa tu disebar-sebarkan. Orang pertama mengumpat, pengumpatan tu disebar-sebarkan. Semua dosa masuk pada saham orang pertama. Tu jariyah yang mengalir. Ibu ya, setakat ini saja untuk hari ini. Okey. Ada bagi baki tu insya-Allah kita akan sambung nanti insya-Allah ibu ayah ya. Baki ayat tu sambung besok pagi insya-Allah. Kalau tak ada aral insya-Allah besok pagi kita sambung. Ibu ayah dapat manfaat tak untuk pagi ni punya kelas? Dapat faedah insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah bagi faedah dan manfaat kepada ibu ayah dan kepada saya insya-Allah dapat kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Setakat ini saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Namaste. Insya-Allah ibu ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.